Islam. Dia ahlul kitab masuk Islam. Ata'rifu Muhammadan kama ibnaka? Adakah engkau kenal Muhammad macam kenal anak sendiri? Wa qala na'am wa aktsar. Dia kata ya dan lebih lagi. Allahu aminahu fi sama'ihi ila aminihi fi ardihi bina'tihi fa'araftuhu. Tuhan hantar amanahnya di langit, yakni Jibril, kepada penjaga amanahnya di bumi, yakni Nabi SAW. Dan dia terangkan sifatnya, maka aku tahu. Amma ibni alladhi qad kana min ummihi. Adapun anak aku tidak tahu apa yang ladzi qana min ummihi, ya. Apa yang datang daripada ibunya. Walaqad kana sababu Islam Salman tatabu'u khabarin Nabi SAW. Sama Al-Farisi masuk Islam kerana menjejaki berita Nabi. Wasifatihi Nabi minal Injil wa Ruhban, daripada Injil dan juga pendeta-pendeta wa ulama al-kitab dan ulama-ulama ahlul kitab. Wala yunafna katsiran min al-kitab yunkiruna hadzal ilm. Ini tidak bertentangan dengan kebanyakan ahlul kitab mengingkari ilmu ini. Mereka kata tidak tahu. Wa najilal mutadawilata khaliyatun anil isyarati ila zikri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Injil-injil yang ada hari ini sunyi, kosong, tidak menyebutkan kepada sebutan Nabi. Wa minal ma'lum bil badahah ma tataqallabu ala hadhil kutub min aidit tabdid wa taghyir al mutalahiqah. Kita semua tahu secara mudah bagaimana kitab-kitab ini telah bermain di tangan perubahan dan pemindaan yang betul-betul. Maksudnya Injil yang ada hari ini adalah Injil kan. Antaranya yang paling besarnya disembunyikan tentang sifat-sifat Nabi SAW, dibuang. Wa sadaqallahu idh yaqulu fi muhmi tibyani. Benarlah Allah ketika dia sebut dalam kitab Qurannya muhkam tibyani ila Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'al kitaba illa amani. Di kalangan ahlul kitab ada yang buta huruf, tidak tahu kitab kecuali angan-angan. Wa inhum illa yadhunnun. Mereka hanya fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim. Celakalah kepada mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kata ini datang daripada si Tuhan. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuannya untuk membeli dengan harga yang murah. Wailul lahum mimma ta'idihim. Celaka apa yang ditulis oleh tangan mereka. Wailul lahum mimma yaksibun. Dan celaka dengan apa yang mereka usaha. Amma iqbaluhu ala ra'yil aghnam liqasdik qut wa rizq fa fihi salasu dalalatin ammah. Adapun Nabi SAW menuju untuk ataupun membela kambing biri-biri, tujuannya cari makan dan cari rezeki, maka ini ada 3 petunjuk. Ula az-zawqur rafi' wal ihsasud daqiq alladzani jammalallahu bihima nabiyahu Muhammadan sallallahu laqad kanu yahutuhu bil inati tamah wa kana lahu fil hunu wasyafaqah kal abi asy-syafuq. Wala sallam ma in anasa fi nafsihi qudrah al qasbi hatta aqbala yaktasib. Perasaan tinggi dan sensitiviti yang halus yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan keduanya pada diri Nabi SAW. Walaupun Nabi dijaga dengan sempurna kasih sayang seperti bapa sendiri, tetapi Nabi SAW apabila dia mengesan pada dirinya ada kemampuan untuk cari makan, hatta la yaktasib, maka dia betul-betul tuju cari makan. Wa yajhidu juhdahu li raf'i ba'd ma yumkinu
raf'uhu. Dia telah usaha untuk angkat apa yang mampu diangkat min mu'natil infaqi an ummihi. Daripada belanja datang daripada bapa saudaranya. Wa rubbama kanatil faidatu allati yajniha min wara'i amali alladhi yakhtaru Allah faidatun qalilatun ghaira dhati ahamiyatin bin nisbati amli ambi Abi Talib. Mungkin faedah yang dihasilinya daripada amal yang dipilih Tuhan untuknya itu faedah yang sangat sedikit, tidak punya apa-apa kepentingan untuk bapanya, bapa saudaranya. Lakinnahu ala kulli ta'birin ala kullin ta'birun akhlaqiyyun rafi'an syukri. Tapi kurang-kurangnya diaran akhlak yang tinggi kepada kesyukuran. Wa bazlul lil wus'i dan usaha sekadar kemampuan. Wa syahamatun fi tabi'i dan keberanian ataupun kekuatan dalam tabi'inya. Wa birrun fil muamalah dan dia baik dalam urusan. As-saniyatu wa tata'allaku bi bayani naw'il hayah allati yartadhiha Allahu li ibadihi salihin fi darid dunya. Yang kedua berkait dengan jenis kehidupan yang Tuhan berkenan kepada hamba-hamba yang baik di dunia. Laqad kana sahlan 'alal qudratil ilahi tuhayyi nabiyhi. Mudah sangat kalau Tuhan dengan kuasanya untuk mempermudahkan Nabi SAW. Wa huwa fi sadri hayati, apatah lagi masih lagi di awal hidupnya. Min asbabir rafahiyah, Tuhan boleh jadikan dia jalan kemewahan. Wa wasailil 'aish, dan jalan-jalan ma yughnihi anil kadah, apa yang mengkayakannya daripada usaha keras. Wa ri'ayatil aghnam, dan menjaga kami biri-biri. Dan wara al-qut, hanya mencari sesuap nasi ataupun sedikit makanan asasi. Walakin al-ilahiyyata taqtadi minna an na'lam anna khaira ma lil insan maktasabahu bikaddi yaminihi. Tetapi Tuhanlah menentukan untuk dipahami bahawa sebaik-baik harta seseorang ialah apa yang diusahakan dengan kerahannya, mana usahanya sendiri. Waliqa'a ma yuqaddimuhu min al-khidmah, balasan apa yang dipersembahkan daripada servis, daripada usaha kerja-kerja. Limujtamahi wa bani jinsihi, kepada masyarakat dan anak bangsanya. Wa syarrul mal ma asabahu al-insanu wa huwa mustalqin ala. Seburuk-buruk harta apa yang diterima orang sedangkan dia tidur. Duna an yara ayya ta'bin fi sabili, tanpa dia melihat sebarang untuk mencarinya. Wa duna an yabdhula ayya faidatin lil mujtama' fi muqabilihi, dan tanpa usaha apa-apa faedah sumbangan kepada masyarakat pada hasilnya. As-salisatu, yang ketiga terakhir, inna sahiba ayyi da'watin lan taquma li da'watihi ayu qimatin fin nas idza ma kana kasbuhu wa rizquhu min wara'i da'wati aw ala asasin min atayan nasi wa sadaqatihi. Tuhan punya mana-mana dakwah seruan tidak akan tegak untuk dakwahnya mana-mana nilai pada manusia kalau pendapatan dan rezeki di dakwahnya atau di atas asas daripada pemberian manusia dan sedekah mereka. Walidzalika faqad kana sahibud da'watil islamiyyah ahran nasi kulluhum bi an ya'tamidu fi ma'ishati ala judi syakhsi. Jadi Tuhan punya dakwah Islam lebih patut untuk bergantung hidupnya pada usahanya sendiri, au mauridin syarifin, ataupun sumber yang mulia. Lastijda'a fihi, tak perlu minta bantuan mana-mana. Hatta la takuna alaihi li ahadin minan nasi minnatun, sehingga tidak ada orang boleh mengungkit-ungkit kebaikannya. Au fadlun fi dunyahu, ataupun merasa dia lebih dalam dunianya. Ya'uqu zalika an
an yasdu'a bi kalimatil haq. Akhirnya menghalangnya daripada dia bercakap benar. Bertegas dengan cakap kebenaran. Fi wajhihi, pada wajah orang itu, ghaira mubalin bil mawqi'il ladzi qad taqa min nafsihi. Tidak kisah dengan apa yang boleh berlaku pada dirinya. Wa hadzal ma'na wa illam yakun qad khatara fi bali Rasulullah SAW fi al-fatrah. Makna ini sekalipun mungkin tidak muncul dalam kepala Nabi SAW ketika itu, iz innahu lam yakun ya'lama bima sayuwakkalu ilaihi min sya'ni da'wati wa risalatil ilahiyah. Kerana mungkin dia belum tahu apa yang bakal diserah padanya daripada urusan dakwah dan risalah. Ghaira anna hadzal manhaj alladhi hayya Allahu lahu yantawi ala hadhihi al-hikmah wa yuwaddihu anna Allah Ta'ala qad arada alla yakuna fi syai'in min hayati Rasulullah qabla al-ba'tsah ma yu'arqilu sabila da'watihi aw yu'assiru 'alaiha ay ta'sirin salbiyyin fi ma ba'd al-ba'tsah. Namun ini jalan yang Tuhan telah persiapkan kepadanya supaya berlaku hikmah dan kebijaksanaan ini, yang boleh menerangkan bahawa Allah telah mahu supaya tidak berlaku sesuatu dalam hidup Nabi SAW sebelum kebangkitan, apa yang boleh mengganggu dakwah dan memberi kesan buruk, kesan negatif selepas kenabiannya. Wa fima qassahu Allah SAW an nafsihi bin khabar hifzillah iyah. Kemudian yang ketiga pula ya, daripada fakta sirah tadi, kisah Nabi SAW menceritakan perihal dirinya. Bagaimana Tuhan menjaganya daripada kejahatan sejak dia budak. Wa sadri syababihi, di awal mudanya. Ma yuwaddihu lana haqiqataini, ini menerangkan dua hakikat. Kullum minhuma ala jabin kabir. Kedua-duanya ada bahagian besar daripada kepentingan dia. Al-ula, kepentingan pertama, anna Nabi SAW kana mutamatti'an bi khasaisil basyariyati kulliha. Nabi sebenarnya menikmati segala keistimewaan manusia semula jadi. Wa kana yajidu fi nafsihi ma yajidu kullu syab. Jadi dia rasa pada dirinya apa yang dirasai oleh setiap anak muda min mukhtalifil muyulatil fitriyah, daripada kecenderungan-kecenderungan secara fitrah. Allati iqtadat hikmatullah an yajbilan nasi alaiha, an yujbalan nasi alaiha. Yang mana ketentuan Tuhan dijadikan naluri ataupun semula jadi manusia demikianlah. Fakana yahissu bimakna samri wal lahwi. Maka dia pernah rasa ataupun berkeinginan untuk merasai samar dan lahau. Ya, samar berjaga malam, berbuat-buat, tertidur malam. Dan bersukaria. Wa yash'ur bima fi dhalika min mut'ah. Dan dia tahu bahawa di situ ada keseronokan. Wa tuhdithuhu nafsuhu, dan nafsunya ataupun diri dalamannya bercakap dengannya. Lau tamatta'a bi syai'in min dzalik kama yatamatta'ul akharun. Kalau dia berseronok sesuatu daripadanya sebagaimana orang lain boleh berseronok. As-saniyatu anna Allah azza wa jalla qad asamahu ma'a dzalika an jami'i madhahiril inhiraf an kulli ma la yattafiqu ma'a muqtadayatid da'wati allati hayya Allahu laha. Allah jaga Nabi SAW daripada fenomena-fenomena penyelewengan dan daripada setiap yang tidak sesuai dengan kehendak dakwah yang Allah Ta'ala persiapkan Nabi untuknya. Allati hayya Allahu laha. Fahuwa hatta indama la yajidu ladaihi al-wahyu awi syari'atu allati ta'simuhu minal istijabati li katsirin min gharaibin nafs. Yajidu asiman akhar khafiyan yahulu bainahu wa baina ma qad tatatalla'u ilaihi nafsuhu. Ya. Walaupun
ketika itu belum ada wahyu atau syariat yang menjaganya daripada menyambut, melayan kebanyakan kehendak-kehendak nafsu. Tetapi ketika itu, sebelum kenabian, sebelum wahyu, dia telah ada asiman. Dia telah ada penjaga ataupun penahan ataupun pelindung lain yang tersembunyi, yahulu bainahu wa baina ma qad tatatalla'u ilaihi nafsu, yang menghalangnya daripada apa yang dicari oleh nafsunya. Mimma la yaliku biman hayatul aqdar, yang tidak layak dengan apa yang telah Tuhan persiapkan dari segi ketentuannya. Itatmimi makarim akhlak, dia datang untuk melengkapkan kesempurnaan akhlak wa irsai syariatul Islam, dan memperteguhkan syariat Islam. Wa fi ijtima'i hatainil haqiqataini ladaihi sallallahu dalilun wadihun ala anna sammata inayatun ilahiyatun khassah. Jadi terhimpun dua hakikat ini pada diri Nabi SAW, bukti jelas bahawa di sana ada kecanaan Tuhan yang tersendiri. Wa tusayyiru wa ta'khudhu bih, yang menjalankannya, yang memegang tangannya. Biduni wasatatil asbabil ma'rufati kawasailit tarbiyati wat tawjih. Ya. Jadi memegang tangannya tanpa perantaraan sebab yang diketahui kebiasaannya, ya. Ialah biasanya orang akan melalui tarbiyah wa taujih, orang akan melalui persekolahan, pendidikan. Tapi Nabi terus daripada Tuhan yang menjaga, yang memandunya. Wa min za allazi wa man zalladhi wajihu fi tariq hadhil asmah wa kullu allazina hawlahu min ahli wa bani qawmi wa jirani ghuraba an hadha tariq dalluna an hadhil wajh. Jadi siapa lagi yang memandu jalannya untuk terpelihara ini, sedangkan semua yang sekitarnya di kalangan keluarganya, kaumnya, jirannya, mereka ini semua asing daripada jalan agama ini, dalluna hadhil wajh. Ya, mana Ta'ala sajalah. La jarama idzan anna hadhihi al-inayah al-ilahiyyah al-khassah allati ja'alat li syababin Nabi SAW tariqan daqiqan minan nuri yumakhiru ubaba zalamil jahiliyyati wa min a'zamil ayati dalati ala ma'na nubuwwati allati khalaqahu Allah laha wa hayya'ahu li hamli aba'ihi wa ala anna ma'na nubuwwati huwal asas fi takwini syakhsiyatihi wa tijahatihi an-nafsiyyati al-fikriyati wal sulukiyati fil hayah. Ya. La jarama idzan. Jadi tidak syak lagi bahawa ini adalah kecanaan Tuhan yang istimewa, yang menjadikan kepemudaan Nabi SAW satu jalan yang teliti daripada cahaya yang akan memecahkan kegelapan jahiliah. Min a'zamil ayatid dalati ala ma'na nubuwwati allati khalaqaha Allah. Ya. Di antara sebesar-besar tanda bukti akan nilai kenabian yang Allah ciptakan untuknya dan persiapkan Nabi untuk menanggung bebannya. Ya, lihamli a'baiha. Wa ala anna ma'na nubuwwah wal asas fi takwin syakhsiyati. Ya, jadi nilai kenabian itulah yang paling utama, paling asas dalam pembentukan kepribadian Nabi SAW. Wa tijarati, dan hala tuju Nabi SAW dari segi kejiwaan, nafsiyah, pemikiran, intelek, fikriyah, wasulukiyah, dan perjalanan dan kelakuan. Ya. Tidak tanduk sulukiyah. Wa kana minal yasiri an yuladal habibul a'zamu sallallahu alaihi wasallam wa qad intazi'at min nafsi kullu hadhihi dafi'. Mudah sangat kalau Tuhan jadikan Nabi lahir dan ditarik ataupun dibuang segala ad-dawafi'il ghaziriyah, faktor-faktor semula jadi ini, ila tamattu' bi syahwat wal ahwa, untuk berseronok dengan nafsu dan syahwat. Tuhan boleh cabut daripada awal lagi. Fala yajidu fi nafsihi ma yadfa'u aslan.
maka dia tak dapati dalam dirinya apa yang menolaknya ila tarki aghnamihi, sehingga nak tinggal kambing bibi tadi, amanatan inda zamilihi, supaya dijadikan amanah pada temannya, liyahbuta ila buyuti Makkah, dia sendiri nak pergi ke rumah-rumah Makkah, fayabhasu bainaha an qaumin yasmarun, cari kumpulan yang sedang ataupun yang berjaga malam, berseronok-seronok. Au yalhun wa yamrahun, yang mana mereka lalai, yang mana mereka main-main. Ghaira anna dhalika la yadullu hina idzin ala aksar min syuzuzin fi tarkibat nafsi. Kalau itu berlaku, maka ia ada satu kepelikan pada pembentukan kejiwaannya. Wa hiya zahiratun yujad laha namazil fi kulli asrin makan. Wa idzan falaysa thamata maidu ala inayatil khafiyyati allati tusrifu amma la yaliku gharma wujudi dawafi'il ghaziriyyati nawahna, wa innama iqtadat hikmatullahi azza wa jalla an yatabaddal an-nas min hadhihi al-inayatil ilahiyyati bi rabbil karim ma yusahilu alaihim asbab al-iman bi risalatihi wa yab'udu an afkarihim wa yub'idu an afkarihim awamil al-ghaibi fi sadqihi. Jadi ini semua bukti bahawa Tuhan yang menjaganya. Apa yang boleh membawa kepada orang yang mengetahui kisah ini untuk melihat bagaimana kecanaan Tuhan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya. Ada lagi? Okey, habis dah tajuk ni ya. Kita berhenti sinilah ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.